بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الله نظم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang rapat dah rapat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير ششن الكفين ششم الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكرادس طويل المسربة إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu ialah Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi bila kita tengok di situ Allah dalam sanad yang ditengahkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala bersama Muhammad. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Maknanya ialah Imam Bukhari itu adalah guru kepada Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Baik. Imam Bukhari Musa'ala Sayyidina Muhammad digelar dengan Hablul Hifzi wa Imamud Dunya. Itu gelaran kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Imam Tirmidzi Musa'ala Sayyidina Muhammad, pada Imam Bukhari pada ketika kecilnya Musa'ala Sayyidina Muhammad dia buta. Pada ketika kecilnya dia buta. Jadi Musa'ala Sayyidina Muhammad kemudian melihat dengan berkat doa ibunya. Dia buta pada kecil, dia melihat dengan berkat doa ibu dia Musa'ala Sayyidina Muhammad. Imam Bukhari Musa'ala Sayyidina Muhammad, keistimewaannya dia boleh menulis sebelah kanan dan juga menulis dengan belah kiri. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Musa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah Musa'ala Sayyidina Muhammad, Imam Bukhari sudah pun meriwayatkan ilmu hadis pada saat janggut pun tak tumbuh lagi. Maknanya masih muda sudah pun meriwayatkan ilmu hadis. Musa'ala Sayyidina Muhammad. Muridnya ribuan murid dia. Seperti mana muridnya ramai, maka begitu juga guru dia.
Guru Imam Bukhari Rasulullah Muhammad mencecah 1000 orang lebih. Jadi kemuliaan satu orang murid ialah kalau gurunya ramai. Maksudnya Rasulullah Muhammad, kalau kita faham daripada maksud guru ramai ini, Rasulullah Muhammad, luak dengar luak. Jadi Rasulullah maksud kalau dapat kita faham, seorang yang gurunya ramai, maknanya orang itu rajin ngaji. Kita kena macam tu lah Rasulullah Muhammad. Jadi kalau disebut orang tu, kita boleh kata tu ustaz saya, tu guru saya. Baik, sekalipun kita mengaji daripada dia hanya satu huruf saja. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Sayyidina Muhammad, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa ajak aku satu huruf, relalah aku untuk menjadi khadamnya. Pasal dia sudah menjadi guru. Tapi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Imam Bukhari menghafaz 100,000 hadis sahih dan menghafaz 200,000 hadis yang tidak sahih. Menghafaz 1,000 hadis sahih dan menghafaz 200,000 hadis yang tidak sahih. Baik, Sayyidina Muhammad. Dan kita Imam Bukhari, itu disebut dengan Sahih Bukhari, Sayyidina Muhammad ialah merupakan yang merupakan asahul kutub. Merupakan asahul kutub, iaitu kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Dan di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala, baik. Kemudian kita kena pula dengan Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Dia ialah tabi'iyun jalil. Jadi maknanya kalau sebut tabi'iyun jalil, maknanya kalau ada sahabat dia panggil kibar sahabat, sahabat-sahabat yang besar. Jadi dia merupakan tabi'in yang utama, tabi'in yang utama, baik, yang terkemuka di zamannya. Kemudian Sayyidina Muhammad akhir sekali, iaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Muhammad, dia adalah Amirul Mukminin dan akhir al-khulafa, akhir al-khulafa ar-rasyidin, merupakan khalifah yang terakhir di kalangan khulafa ar-rasyidin. Dia Islam selepas daripada Islam Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Muhammad. Dan sejarah dalam hidupnya tidak ada satu peperangan pun tidak dihadiri oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semua perang dihadiri. Jadi Sayyidina Muhammad dan kebanyakan daripada Sayyidina Muhammad pagi-pagi Islam dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muhammad, dan dia ditakhirkan oleh Nabi SAW dengan dirinya sendiri. Jadi Nabi SAW sampai di Madinah, Sayyidina Muhammad, jadi semua para sahabat tu ditakhirkan, disaudarakan, dan Sayyidina Ali itu disaudarakan dengan Nabi kita sendiri. Nabi kita mentakhirkan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali dengan dirinya sendiri. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, Sayyidina Muhammad, dia dibunuh syahid pada pagi hari Jumaat. Pada pagi hari Jumaat pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan. Yang membunuhnya ialah Abdul Rahman bin Maljam. Abdul Rahman bin Maljam. Sayyidina Muhammad itulah orang yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad, selepas ditikam, dia tidak mati ketika itu, tapi dia mati 3 hari selepas ditikam. 3 hari selepas ditikam, Sayyidina Muhammad, ia memandikannya. Sayyidina Muhammad ialah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak dia sendiri. Sayyidina Muhammad juga, dan juga Abdullah bin Ja'far. Baik, itu yang mandikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan disembahyangkan, yang mengimaminya ialah anaknya yang tua, itu Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, dan dikebumikan pada waktu sahur. Dikebumikan pada waktu sahur. Dan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, iaitu tempat dimakamkan Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu di Kufah. Qala, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ala Sayyidina Muhammad, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir.
Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu Musa'ala Sayyidina Muhammad, tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tawil, tinggi sangat, wala bil qasir, dan tidak juga Nabi kita itu rendah sangat. Qala shashnul kaffaini wal qadamain. Shashnu ni macam mana? Tangan ni isi banyak di tangan ni dipanggil shashnu. Kita tak nak bahasa Melayu. Dia bahasa Arab tu kaya bahasa. Jadi kalau tangan, belakang tangan ni gemuk, isi banyak, dia panggil shashnul kaffain. Baik, soalan Sunnah. Baik. Jadi kalau ikut orang Arab, soalan Sunnah. Jadi bila kita faham daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, soalan Sunnah Muhammad, Nabi Tuhan cipta sebaik-baik ciptaan. Dan Tuhan tak pernah cipta makhluknya yang paling elok melainkan Tuhan mencipta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah Tuhan cipta seperti Nabi, sebelum Nabi dan selepas Nabi. Seelok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita faham daripada shashnul kaffaini, baik, elok ke soalan senang orang yang tangan, belakang tangannya ni isi banyak. Menurut orang Arab, soalan senang Muhammad, ternyata dia kena hukum dengan orang Arab. Sebab di sana ada hukum yang berkaitan dengan makanan yang halal dan juga haram. Ada binatang, soalan senama yang kita tu tak tahu hukum dia, halal ke haram. Kata ulama, orang Arab lalu tak makan. Kalau orang Arab lalu makan, hukumnya halal. Itu dia panggil kelebihan yang ada pada orang Arab. Baik. Sehinggalah masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kalau kita tengok, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, pakaian. Pasal apa? Pakaian yang dia pakai itu, masalah Sayyidina Muhammad, disebut dengan sunnah, sedangkan hak yang dipakai itulah yang dipakai oleh orang Arab. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Tuhan cipta Nabi akhir zaman, Sayyidina Muhammad, di kalangan bangsa Arab, sebab bangsa Arab ni bangsa yang Tuhan buat sesuai dengan fitrah Islam. Yang pertama bahasa dia. Bahasa Arab ni bahasa yang fasih, bahasa yang betul. Sayyidina Muhammad banti dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tak betul. Bahasa Inggeris tak betul. Tak betul macam mana? Heja macam ni, bunyi macam ni. C-U-T, cut. Tapi dia baca cut. C-A-T, heja cat. Tapi dia kata cat. Tak betul. Bahasa Arab, heja macam tu, bunyi macam tu. Alif fathah, A. Alif kasrah, I. Alif dhammah, U. Tak bohong. Lepas tu kata guru kami, minta maaf lah, saya pinjam bahasa guru saya. Bahasa Arab, bahasa orang soleh. Bahasa Inggeris, bangsa orang munafik. Tapi bukan salah mempelajari bahasa. Bahasa tu bukan salah mempelajari bahasa. Memang kita kena mempelajari bahasa satu kaum supaya kita selamat daripada tipuan kaum tersebut. Ada Sayyidina Muhammad. Maknanya kalau dunia ni bahasa ahli dunia ialah bahasa Inggeris, bahasa ahli akhirat ialah bahasa Arab. Dunia ni semua bohong, akhirat yang betul. Dunia ni semua bohong, dunia semua palsu, dunia semua dusta, yang betul akhirat. Jadi tang tu pun dapat kita faham. Jadi kalau kita faham ekonomi Islam sungguh tak bohong. Ekonomi Barat bohong. Ekonomi Barat meletakkan khatas ada harga. Dia kata ni ada harga, ni RM1, ni RM2, ni RM3, ni RM5, ni $1, ni $10, ni $1. Sedangkan khatas apa? Tapi ekonomi Islam tak bohong. Dinar, duit emas. Duit emas memang emas tu ada harga, tak bohong. Ni khatas ni pergi kata ada harga, ada harga.
Kertas dilabelkan dengan harga. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila kita pegang dengan ekonomi Islam, soalan Sayyidina Muhammad, taib. Tak pernah jatuh ekonomi Islam. Soalan Sayyidina Muhammad. Macam mana? Taib. Soalan Sayyidina Muhammad, kita kata 1 dinar. 1 dinar, soalan Sayyidina Muhammad, harga seekor kambing zaman Rasulullah. Sampai hari ini harga seekor kambing tak pernah jatuh, bahkan naik lagi. Itu maknanya Islam ni memang kebenarannya nyata, zahir dan jelas. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila kata dunia ni semua bohong, kita kata macam sukan. Mereka ni dah 50 tahun lebih, tapi duk lari bekas waktu pendek tu. Sukan tak reti bekas waktu panjang. Tak pernah keluar lagi undang-undang dalam negara bekas waktu panjang kalau sukan. Bahkan lagi teruk dah bekas pindah pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau tanya guru sukan, pasal apa tak ada bekas waktu panjang lah. Kami waktu mengaji pernah tanya cikgu, tak boleh pakai selat panjang kan cikgu? Kata cikgu, pakai selat pendek lari deras. Betul ke? Betul lah. Betul ke pakai selat panjang lari pelan? Hak ni satu pembohongan. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang betulnya bukan duk tang selat. Duk tang mana? Stamina, kuatan. Dibohong. Kalau tak sama Islam, duduk belakang. Kalau bersama Islam, duduk depan. Pakai nak pendek ni, duduk lari ni, main bola ni. Allah Sayyidina Muhammad. Malaysia dah sampai tahap dunia ni. Tak boleh pergi. Tak sampai peringkat dunia lagi. Bahkan ada apa? Ada sekolah sukan pula di Bukit Jalil untuk lahirkan atlet. Tak kita orang mana apa? Pasal apa? Sebab tak ikut Islam. Mangkali kalau ikut Islam, soalan Sayyidina Muhammad, kita dah dunia. Tapi tak cuba lagi. Nak cuba, nak tukar atas. Tapi tak payah tak tukar orang ni. Sebab macam mana? Dah tunggu lagi lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi soalan Sayyidina Muhammad, okay, dia kena ikut orang Arab. Contoh kata-kata, orang ni kalau jahat tangan mana pun, tapi kalau boh kepiah nampak bagus dulu. Itu Islam. Tuhan buat pada orang Arab ni fitrah yang sesuai dengan Islam. Tapi orang hak boh kepiah ni, hak boh kepiah macam kita ni, soalan Sayyidina Muhammad, boh sabar ni buang. Boh topi conggoh. Tak topi conggoh. Kami orang Bali panggil topi conggoh. Topi cap. Topi cap tu. Boh topi tu langsung jadi macam mana? Nampak langsung tak salah. Tu. Okey. Kita Ustaz Sayyidina Muhammad, hak cara Islam ni, pakai seluar apa? Hak kata macam kita ni, pakai jubah. Langsung nampak elok. Tapi kalau pakai seluar jin, terus nampak buruk. Satu sekolah kami tak boleh pakai seluar jin. Di sekolah pun tak boleh, di rumah pun tak boleh. Soalan Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Ada kadang-kadang pelajar tanya, pasal apa tak boleh pakai seluar jin Ustaz? Soalan Sayyidina Muhammad. Sedangkan seluar jin tutup aurat juga. Anda bagi jawapan macam ni. Boleh kena nak pakai. Boleh tu bila? Kalau soalan Sayyidina Muhammad pakai seluar jin, orang kata kepada orang yang pakai, budak yang pakai seluar jin tu, Allahu Akbar, ya Allah, budak tu awak maklum, ya Allah, sejuklah hati tengok dia pakai seluar tu. Boleh pakai. Kalau kita pakai jubah macam ni,
balik kampung soalan Sayyidina Muhammad, turun baik. Orang kampung semua kata, ya Allah, anak siapa tu, sejuknya mata hati tengok budak tu. Ya ke juga. Tapi kalau seluruh haji boleh ambil tempat tu, pakai. Lah pergi tahap tu lah haji. Tak ada pergi. Itu maknanya soalan Sayyidina Muhammad, fitrah Islam tu memang sesuai, fitrah orang Arab tu sesuai dengan Islam. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila baca Syashnul Kaffaini, kalau kita kata Nabi itu Tuhan buat paling elok, soalan Sayyidina Muhammad, Nabi paling elok. Jadi pada kita, kalau soalan Sayyidina Muhammad, belakang tangan ni isi banyak, soalan Sayyidina Muhammad, elok ke? Baik, kata para ulama, soalan Sayyidina Muhammad mengikut orang Arab, tangan belakang ni kalau isi banyak, mahmud, sangat terpuji. Sangat terpuji. Tapi kalau orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan isi penuh belakang ni, tu tak terpuji ya. Baik, maknanya kalau isi belakang ni banyak sangat, mana terpuji pada orang lelaki. Maka hak elok tu tetap pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wal qadamain, qadam ni iaitu qadam, tapak kaki pun isi banyak. Qala dhakhmur ra'si, maknanya soalan Sayyidina Muhammad, kepala Nabi kita tu besar. Baik. Jadi kepala Nabi kita besar sesuai dengan tubuhnya. Kalau tubuhnya kecil, kepala besar tak elok. Jadi kepala Nabi itu besar sesuai dengan tubuhnya. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Dia kata ulama, jadi kepala besar itu soalan Sayyidina Muhammad menunjuk di atas kekuatan yang ada dalam kepala, iaitu akal ataupun otak. Baik, soalan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kita tu cerdik. Nabi kita orang yang cerdik. Qala dhakhmur ra'si. Baik. Qala dhakhmul karadis. Karadis ni soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Tulang depan. Tulang depan, mana tulang sendi. Dhakhmul karadis, mana tulang hadapan, iaitu tulang sendi besar. Tulang sendi besar. Kalau lutut, tulang sendinya besar. Kalau siku, tulang sendinya besar. Baik. Qala soalan Sayyidina Muhammad, tawilul masrubah. Masrubah ni soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Masrubah ni soalan Sayyidina Muhammad, iaitu dari kita ni ada lubang tengkok ni. Dari sini ni ada garisan halus, ada bulu-bulu halus memanjang macam garisan tu. Baik. Qala dhakhmul karadis tawil masrubah. Masrubah tu panjang. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Daripada atas sini soalan Sayyidina Muhammad sehingga ke pusat, berbulu halus panjang gitu. Subhanallah. Mana seperti garis soalan Sayyidina Muhammad. Sedangkan di atas dada Nabi tu soalan Sayyidina Muhammad, baik, ada sedikit bulu-buluan. Nabi itu ada sedikit bulu-buluan. Baik. Sementara di sini soalan Sayyidina Muhammad seperti garisan halus, bulu-buluan seperti garisan halus. Soalan Sayyidina Muhammad. Qala idza masya takaffa'a takaffu'an. Bila Nabi kita berjalan, takaffu'an. Maknanya Nabi kalau berjalan itu pantas. Jalan pantas. Cepat. Jadi cepat itu soalan Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seolah-olah bumi dilipat untuk Rasulullah. Macam mana tu? Para sahabat terpaksa berlari-lari anak. Baik. Berlari-lari anak pun tak boleh potong Rasulullah. Baik. Tu yang Tuhan pun tak bagi para sahabat jalan di belakangnya.
Para sahabat semua kena berjalan beriringan dengan Rasulullah. Nabi tak bagi jalan belakang. Nabi kata, "Khallu zahri bi malaikatir rahmaniyah." Tinggal di belakangku untuk malaikat rahmat. Tinggal di belakang. Jadi akhirnya para sahabat akan jalan dengan Nabi. Oleh kerana walaupun disuruh jalan dengan Nabi, mereka tak boleh jalan seiring. Mereka kena berlari-larian. Baik, seolah-olah macam bumi itu dilipatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sabab. Seolah-olah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun daripada tempat yang tinggi. Dia turun daripada tempat yang tinggi itu maknanya kita akan turun cepat. Baik, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cepat Nabi kita berjalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Walaupun agak condong sebelah kanan sikit. Seolah-olah di sebelah seolah-olah seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memegang tongkat. Kalau berjalan seperti belah kanan sikit. Hebat Rasulullah berjalan. Baik. Qala lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali membesar dalam keluarga Rasulullah daripada kecil sehingga dewasa. Baik. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baik. Aku tidak pernah melihat sebelumnya dan juga selepasnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penciptaan Nabi terhadap penciptaan Tuhan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak ada bandingan, memang tidak ada tandingan keelokan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ia mewarisi Rasulullah sallallahu Muhammad keelokan Nabi ini, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan Rasulullah sallallahu daripada bawah ke atas, daripada pusat ke atas. Sayyidina Husain Rasulullah sallallahu Muhammad iaitu daripada pusat ke bawah. Tadi saya jumpa dengan satu orang penganalisa sejarah di Ipoh tadi, Rasulullah sallallahu Muhammad. Dapat bersembang pun tak lama tapi dapat banyak maklumat Rasulullah sallallahu Muhammad. Ia disebut oleh penganalisa sejarah ni, sejarah yang dianalisa oleh dia tu memang dia sendiri analisa Rasulullah sallallahu Muhammad. Cumanya lah ni dia terpaksa berdepan dengan tu ahli sejarah tu apa? Hak Cina. Kuke Kim. Nak kena berdepan dengan Kuke Kim. Baik. Jadi antara yang dicerita Rasulullah yang menarik perhatian anda tu iaitu sejarah Melaka. Melaka tu sebenarnya bukan hak ni. Hak ni main letak dalam Melaka. Melaka sebenarnya kata dia Rasulullah Muhammad. Baik. Sebenarnya di Kedah. Kata dia Rasulullah Muhammad. Dan dia nak keluar buku. Cuma duk cari dana. Nak cari dana nak keluar buku tu. Rasulullah Muhammad. Dan dia telah berdiskusi dengan beberapa ahli sejarah dan depa tak boleh nak jawab dia punya hujah. Baik. Jadi buktinya Prameswara sendiri, Sultan Melaka yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah tu, Rasulullah SAW makamnya di Merbuk. Bahkan katanya ke-99 orang raja-raja Melaka tu semua sekitar tu ya. Ni kita pergi baru jumpa Sultan Muzaffar Shah. Kod tu ya semua 99 orang. Rasulullah SAW. Kemudian dia sebut pelabuhan Melaka tu, Rasulullah SAW daripada Sungai Merbuk hingga Kulungut. Itulah pelabuhan Melaka. Baik. Tu sembang dengan dia subhanallah Rasulullah SAW. Kemudian yang dia sebut tentang Ahlul Bait. Tentang Ahlul Bait Rasulullah SAW dia sebut Ahlul Bait ni banyak di Kedah Tua. Di Kedah Tua. Kedah Tua tu ialah Kedah tu sendiri Rasulullah SAW Muhammad. Petani dan juga Kelantan. Tu Kedah Tua. Tu banyak Ahlul Bait. Khususnya golongan Al-Hasani. Al-Hasani. Katanya yang banyak Ahlul Bait ini sempadan Thailand dengan Kelantan. Itu paling banyak. Dan juga Rasulullah SAW katanya yang banyak juga di antara
sepadan kedak dan perak. Itu kata dia, subhanallah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, kalau itu harap kita ni masuk kot sikit pun. Harap masuk lah sikit, tak banyak pun kan. InsyaAllah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Salah Hasan serupa daripada Nabi daripada pusat ke atas. Jadi Salah Husain daripada pusat ke bawah. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Allahu Akbar. Qala lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu qasid insyaallah. إليه قال حدثنا أحمد بن عبده الطبيب البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى وفرة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممضض. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok apa ni yang disebut dengan sanad hadis. Itu Ali bin Hajar. Ali bin Hajar itu ialah guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim, guru kepada Imam Tirmidzi, guru kepada Imam Nasa'i, guru kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Husain, dia pula ialah guru kepada musannif, atau guru kepada al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Sementara Isa bin Yunus masalah Sayyidina Muhammad, di antara sejarah hidupnya, dia perang setahun. Tahun ni pergi perang, tahun depan pergi Mekah, tunaikan fardu haji. Tahun yang berikutnya perang, tahun yang berikutnya tunaikan fardu haji. Baik. Dia ialah guru kepada al-a'immatus sittah, semua kepada ulama ataupun ashab kutub sittah, dia guru pada semua, iaitu Isa bin Yunus. 45 kali perang, 45 kali tunaikan fardu haji. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad. Kemudian Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib. Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib. Itulah yang disebut dengan Muhammad ibnu Hanafiyah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi Muhammad bin Hanafiyah ni, masalah Sayyidina Muhammad, jadi ibunya dikahwini oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu selepas kewafatan Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dia ni Muhammad bin Al-Hanafiyah, masalah Sayyidina Muhammad, dia terkenal dengan ibunya, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Di ibunya masalah Sayyidina Muhammad, iaitu tawanan daripada Bani Hanafiyah. Baik, yang ibunya nama sebenar itu ialah Khawlah. Jadi dia nisbah kepada keturunan ibunya, iaitu Bani Al-Hanafiyah. Masalah Sayyidina Muhammad. Qala masalah Sayyidina Muhammad, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tawil mumaghad. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitu terlampau tinggi, wala bil qasiri al mutaraddid, dan tidak terlalu rendah. Jadi kalau tinggi itu terlalu, dia panggil renjong kalau bahasa Kedah. Renjong, tak cantik renjong. Orang renjong tak cantik, tak elok. Kalau dia panggil al-qasir al-mutaraddid, itu dia panggil apa, pendek, kerdil. Baik, Nabi kita SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Pun macam tu soalan Sayyidina Muhammad, kalau Nabi berdiri di antara orang-orang yang tinggi, Nabi dilihat lebih tinggi. Baik. Wa kana rab'atan minal qaum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam soalan Sayyidina Muhammad disebut dengan rab'atan minal qaum, iaitu ciptaannya sederhana. Rab'ah tu mana? Sederhana. Baik. Sederhana di antara kaumnya. Sebab dalam kaum itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nabi di antara kaumnya, Nabi sederhana tinggi. Lam yakun bil ja'dil qatid. Nabi itu tidak, sifat rambutnya al-ja'dil qatid. Yang dimaksudkan dengan al-ja'dil qatid, kita ulanglah. Kalau bahasa Kedah tu rambut ketiau ada lagi. Ketiau tu ya Kedah. Rambut kerinting sangat. Kerinting sangat. Soalan Sayyidina Muhammad. Wala bisabti. Sabti itu maknanya lurus, rambut lurus sangat. Kana ja'dan rajilan. Jadi kalau Nabi itu bukan rambutnya kerinting sangat, bukan rambut Nabi itu lurus sangat. Jadi rambut Nabi itu macam mana? Rambut Nabi itu disebut dengan ja'dan rajilan. Ikal bergelombang. Ikal bergelombang. Kata guru kami Ustaz Sayyidina Muhammad, siapa-siapa merasa rambutnya seperti rambut Rasulullah, bersyukurlah. Baik. Qala lam yakun bil mutahham. Lam yakun bil mutahham. Mutahham ni Ustaz Sayyidina Muhammad, tidaklah Nabi itu mutahham. Mutahham itu gemuk. Nabi kita tidak gemuk. Bahkan bukan sekadar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Sayyidina Muhammad, bahkan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam Tuhan haramkan gemuk. Nabi-Nabi tak ada gemuk. Baik. Qala wala bil mukalsam. Wala bil mukalsam. Mukalsam ni Ta'ala Sayyidina Muhammad, wajah Nabi itu tidak seperti, tidak mukalsam. Maknanya Ta'ala Sayyidina Muhammad tidak bulat. Muka Nabi itu tak bulat. Tapi kalau kita bulat ni kita kata macam bola. Bulat. Muka Nabi tak macam bulat macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad, wa kana fi wajhihi tadwir. Jadi kalau soalan Sayyidina Muhammad, Nabi itu sifat mukanya tidak seperti bulat seperti bola. Soalan Sayyidina Muhammad disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah waktu menyifatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, wa kana fi wajhihi tadwir, mana sedikit bujur. Sedikit bujur. Soalan Sayyidina Muhammad. Abyadu, putih. Putih. Nabi kita kulitnya putih. Baik. Mushrabun. Mushrab maknanya, soalan Sayyidina Muhammad, mushrab maknanya putih yang bercampur dengan merah. Putih yang campur dengan merah. Soalan Sayyidina Muhammad. Putih campur dengan merah, itulah putih yang paling elok sekali. Putih bangsa yang paling elok adalah putih campur dengan merah. Itu dipanggil putih Arab. Kalau putih Cina, orang panggil putih pucat. Kalau putih orang putih, orang kata putih balak. Kalau putih Arab, tu putih paling elok sekali. Soalan putih kemerahan. Soalan Sayyidina Muhammad. Pun macam tu, walaupun di akhirat esok, putih yang paling elok di akhirat adalah putih kekuningan. Putih kuning. Itu saya tengok ramai guru kita, para ahli ulama, waktu mereka habis umur, wajah mereka itu seperti kuning. Baik. Jadi begitu. Ulama arti wajah mereka itu seperti kuning bercahaya. Putih paling elok di akhirat esok. Qala ad'ajul ainain. Soalan Sayyidina Muhammad, ad'ajul ainain. Bila sebut pula dengan mata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, soalan Sayyidina Muhammad, ad'aj. Baik. Maknanya kelopak mata Nabi itu hitam. Kelopak mata Nabi itu hitam. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi soalan Sayyidina Muhammad, kelopak mata Nabi itu besar, luas. Sebab ada kita ni ada mata yang kecil. Nabi kelopak matanya besar, luas. Dia panggil ad'ajul ainain. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau yang hitam tu, mata hitam tu hitam pekat.
Tapi kalau hak putih tu tak putih sangat. Kalau orang tu, soalan Sayyidina Muhammad, kalau orang tu hitam, matanya dalam hitam, kemudian mata putih tu putih sangat, tak elok. Jadi dalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang putih tu ada sedikit kemerahan. Qala ahdabul ashfar, soalan Sayyidina Muhammad. Ashfar ni bulu mata. Bulu mata. Ahdabul ashfar. Jadi kalau bulu mata tu orang panggil apa? Lentik. Itu bulu mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Qala jalilul musyashi wal katib. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jalil al-musyash, besar, musyash. Musyash tu dia panggil kepala tulang. Kepala tulang. Macam ni. Ni tulang ni, kepala tulang. Maka begitu juga soalan Sayyidina Muhammad, katif ni, bau pun dipanggil kepala tulang. Begitu juga lutut. Jadi semua kepala-kepala tulang ni jalil, timbui, besar, timbui. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik, menurut syafaat betul bagi takat Rasulullah tak? Takkan nak kat tanganku. Ni orang bangsawan, orang mulia, ternama dalam masyarakat kami. Zaid pun contoh kat Nabi macam tu. Zaid ni anak angkat Rasulullah, yang paling Nabi sayang sekali. Maknanya dia tu pakai apa? Pakai kabel. Dengan harapan orang kasih ni, yang dikasih Nabi ni berjaya lah untuk pergi Rasulullah. Nabi bangkit pada ketika berdiri. Nabi kata, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, ku potong tangan dia. Merah muka Rasulullah. Jadi kalau kait dengan Tuhan tak boleh. Kalau kait dengan dia, Nabi tu aliyanu. Jadi qasidah tu dia punya pokoknya ialah soalan Sayyidina Muhammad ialah Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya aziman jah alaika salawatullah. Jadi kita minta apa tu? Aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Dia panggil syafaat. Sama lah tadi, isfa' lana ya Rasulullah dan aghithna ya Rasulullah, sama maknanya. Saya teringat satu masa, satu orang, satu kabilah datang jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang kabilah ni mai, soalan Sayyidina Muhammad. Kabilah ni datang ke Madinah, soalan Sayyidina Muhammad. Ada orang tuanya, ada orang mudanya. Bila sampai di Madinah, soalan Sayyidina Muhammad, tiba-tiba datang satu orang budak muda dalam kumpulan kabilah itu. Langsung meluru kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila meluru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua orang tercengang-cengang. Nak buat apa ni? Tengok dia meruntun di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu meruntun di baju Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, permintaan ya Rasulullah, selamatkan aku daripada neraka wahai Rasulullah. Selamatkan aku daripada neraka wahai Rasulullah. Selamatkan aku daripada neraka wahai Rasulullah. Tu kata hak tu. Ketika tu masalah orang tua-tua ni mai. Orang kata, "Hai, orang tua-tua pakat mai. Hai, janganlah meruntun di baju Rasulullah. Jangan macam tu. Jangan. Tapi dia tu, ya Rasulullah, selamatkan aku daripada neraka wahai Rasulullah." Dia kata, "Aku takkan lepas baju Rasulullah sehingga Nabi memberi jaminan pada aku lepas daripada neraka." Nabi berkata, "Engkau diselamatkan daripada neraka." Jadi beruntung orang tu. Engkau diselamat dari neraka. Jadi subhanallah, itulah kandungan aghithna ya Rasulullah. Jadi Mustafa Sayyidina Muhammad dalam qasidah ni, baik Mustafa Sayyidina Muhammad yang disebut dalam qasidah ini juga Mustafa Sayyidina Muhammad, baik, antal mukhtar bimadhika tujlal aqdar. Engkaulah yang terpilih, dengan memujimu akan tersingkap semua kotoran. Dengan kita puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang berkait dengan hati kita ni semua akan lekang.
Jangan puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut dengan ajirna minan nar bijahika ya Rasulullah. Jauhkan kami daripada neraka dengan berkat kemegahanmu wahai Rasulullah. Itu minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disebut dengan sallu ma'ana ya ikhwani alal adnani. Selawatlah bersama dengan kita wahai sahabat-sahabatku kepada Rasul disebut dengan al-adnani. Baik, bil amani daiman ma'alillah, dengan impian dan kita punya cita-cita sepanjang masa ma'a ahlillah. Semua golongan ahlillah, semua nak bergantung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebut dengan sahibul hadrah, akrimna minka nazrah. Jadi hadrah tu kata ulama ialah sahibul hadrah, iaitu pemilik kubah hijau. Baik, akrimna minka bin nazrah, muliakan kami untuk dapatkan melihatmu wahai Rasulullah. Itu permintaan kita. Disebut dengan ya Aba Zahra wal Qasim wa Abdillah. Wahai Aba Zahra, wahai ayah kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Wal Qasim, ayah kepada Qasim, ayah kepada Abdillah. Bila sebut Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dalam hadis menyebut berkenaan dengan Sayyidina Fatimah, kanas mishyatuha mishyatu abiha. Misyah dipanggil ismul hay'ah. Ismul hay'ah adalah bentuk jalan Sayyidina Fatimah itu seperti perjalanan ayahnya, lenggak-lenggok seperti Rasulullah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Disebut dengan di sini juga syauqi ilaika daiman ruhi ladaika. Rinduku kepadamu sepanjang masa. Ruhi ladaika, ruhku ladaika. Ruhku ni ialah hanya padamu wahai Rasulullah. Baik. Lasman alaika yartaji abdun awah. Jadi maknanya itu sifat-sifat orang yang merindui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis kita baca ni disebut dengan man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang melihat Nabi tu badihah. Badihah ni tak pernah tengok. Badihah. Tapi kalau tengok akan timbul apa? Habahu. Habahu ni menegerun. Tengok Nabi, semua orang akan rasa hebat. Allahu Akbar, subhanallah. Tak pernah tengok Rasulullah. Kalau tengok kali pertama rasa hebat. Ya Allah, Rasulullah. Sebab itu orang mimpi Rasulullah banyakkan nangis. Baik. Hebat ni pasal apa? Dia orang yang ada haibah ni di antaranya yang kerap kita jumpa para ahli ulama. Para ahli ulama haibah. Kita duduk dengan mereka macam tak reti nak kata apa. Haibah, gerun. Tu haibah. Bayangkan kalau Nabi bersama dengan kita. Gerun. Ada seorang sahabat baik, mengambil masa selama 2 tahun untuk bertanya satu soalan kepada Rasulullah. Pasal apa? Nak tanya tu gerun. Baik. Haibah ni dia asal ataupun kesan daripada imtala al-qalbu bi'azamatillahi wa mahabbati. Penuh hati itu dengan kebesaran Allah dan cinta kepada Allah. Itu melahirkan haibah. Zahirkan rasa seronok dengan Rasulullah. Zahirkan rasa seronok dengan Rasulullah. Kita qasidahkan dengan ya hana. Ya hana tu mana apa? Seronoknya. Zaharad dinul muayyad. Kan? Mana seronoknya. Lepas tu bila sepatutnya Allah tu, ni. Allah ni. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni Allah. Tapi hari ini telah polis sana gunakan saksi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi
اللهم صل عليه. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هلانا 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 يا هلانا. ظهر دين المؤيد بظهور الهدي أحمد. ظهر دين المؤيد بظهور الهدي أحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هلانا 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 يا هلانا. وفق السبع المثاني وأوالف المعاني له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هلانا 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 يا هلانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هلانا 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 يا هلانا. بمكة لما ظهر لأجله شاف القمر وابتغى أمثال المضار به على كل أنامه. يا هلانا 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 يا هلانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد.
Satu lagi tengok orang buat macam ni. Tu apa tu? Lambaian pada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli alaihi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi anta al-murtaja yawm az-ziham ishfa' lana ya khayr al-anam anta al-murtaja yawm az-ziham ishfa' lana
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عليك صلوات الله. بجود الباب يرتجي لثم العتاب جدد الجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود المطر الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب الأعظم سر المجيب الشياطين ملت برسول الله دوي قلبي واملاه سر الكرب وجد كربي وألحقني بأهل الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صوتي إليك دائم الروح لديك لثمن عليك يرتجي عبد الأواب صاحب الحضرة أكرمنا بك بالنظرات يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. طير القدر مغرد مع الفجر واغتم أجري واستجب لرسول الله أنت الحبيب بذكرك قلبي يقين الشياطين ملت برسول الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله.
إياك نعبد اللهم نور قلوبنا بنورك اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك الراحمين اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله الحمد لله رب العالمين